Inisiatif ke-9 mengurangkan beban syarikat dan memperkasa koperasi. Bagi memastikan pembiayaan alternatif terus berkembang, pihak Suruhanjaya Security Malaysia SC akan menambah baik peraturan berdasarkan perkembangan semasa. Antara lain, had pengumpulan dana akan dinaikkan daripada 10 juta kepada 20 juta ringgit serta equity crowdfunding akan diperluaskan kepada syarikat berhad yang tidak tersenarai. Dan untuk terus menggalakkan syarikat mengumpul dana menerusi pasaran saham, fee berkaitan penyenaraian akan dikecualikan selama 12 bulan bagi syarikat yang memohon penyenaraian di pasaran Main, Leap dan ACE. Selain itu, rebat untuk fee penyenaraian tahunan bagi tahun 2021 juga akan diberikan kepada syarikat tersenarai yang telah melaporkan kerugian berdasarkan laporan suku tahunan mereka. Seterusnya, bagi membantu mengurangkan beban syarikat yang menghadapi masalah keuangan dan boleh menyebabkan risiko penggulungan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM bersetuju nilai ambang keterhutangan atau indebtedness threshold dinaikkan daripada 10 kepada RM50,000. Pada masa yang sama, SSM juga memberi kemudahan pendaftaran perniagaan percuma kepada kumpulan B40 dan pelajar di IPT sepenuh masa yang ingin mencuburi bidang keusahawanan. Kerajaan menyedari bahawa gerakan koperasi turut terjejas berikutan pandemik COVID-19. Susulan itu, Suruhanjaya Koperasi Malaysia akan menyediakan insentif pembiayaan sehingga RM100,000 tanpa cagaran bagi membantu koperasi yang terkesan. Permohonan pembiayaan ini akan dipermudahkan dan proses kelulusan akan dipercepatkan dengan memberikan kelonggaran bayaran balik selepas 6 bulan pembiayaan diluluskan. Sejumlah RM50 juta dari tabung modal pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia akan diperuntukkan yang dijangka dapat membantu lebih 14,000 koperasi. Selain itu, kerajaan telah meluluskan geran padanan sebanyak RM30 juta untuk menggalakkan pelaburan dalam mekanisasi dan otomasi industri sawit. Kerajaan juga akan menambah peruntukan sebanyak RM20 juta dalam bentuk geran padanan bagi tujuan pembelian jentera kepada koperasi penanaman sawit mampan. Dan ini dijangka memanfaatkan 65 koperasi dengan keahlian sebanyak 6,000 pekebun kecil. Geran padanan digitalisasi di bawah BSN yang sebelum ini dimanfaatkan oleh syarikat turut diperluaskan kepada koperasi bagi mengembangkan aktiviti perniagaan mereka melalui platform digital. Dalam memperkokoh daya saing negara, kerajaan komited untuk menarik pelaburan, memperkasa perdagangan luar, meningkatkan adaptasi penggunaan teknologi digital dan menjamin pertumbuhan lestari. Inisiatif ke-10 ini mengukuhkan persekitaran perniagaan. Untuk itu, kerajaan melalui pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan atau pemudah sentiasa komited untuk memastikan peraturan yang tangkas atau agile regulation dilaksanakan bagi mendorong pelaburan semula perniagaan domestik. Ini termasuk perluasan program Authorised Economic Operator Nasional yang memberi kemudahan laluan hijau kepada syarikat yang layak bagi urusan ekspor dan import dan pemendekkan tempoh memproses permohonan pelaburan. Inisiatif ke-11, otomasi dan digitalisasi. Bantuan moratorium bersasar yang diumumkan oleh kerajaan melalui Bank Negara Malaysia
telah berjaya mengurangkan beban 1.4 juta peminjam individu dan PKS yang terjejas dengan kadar kelulusan sehingga 95%. Saya ingin menekankan bahawa bantuan ini masih dibuka kepada orang ramai. Bagi membantu PKS mendapatkan pinjaman, Bank Negara Malaysia telah meningkatkan kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar sebanyak 2 bilion ringgit dan fasiliti otomasi dan digitalisasi sebanyak 700 juta ringgit. Dengan penambahan ini, kemudahan yang disediakan oleh Bank Negara untuk manfaat PKS berjumlah 6 bilion ringgit. Di bawah MIDF, sebanyak 200 juta ringgit disediakan untuk skim pembiayaan pembangunan otomasi, digitalisasi dan penggunaan teknologi hijau. MIDF juga telah bersetuju untuk mengurangkan kadar faedah pinjaman daripada 5 kepada 3% bagi tempoh 12 bulan bermula 1 April 2021. Di samping itu, dana tambahan sebanyak 50 juta ringgit bagi geran otomasi pintar di bawah MIDA turut disediakan supaya lebih banyak PKS dan syarikat tahap pertengahan atau mid-tier companies dapat meningkatkan kecekapan operasi dan pembuatan menerusi teknologi tinggi. Selain itu, bagi menyokong IR 4.0, peruntukan berjumlah 50 juta ringgit akan diberikan kepada program industri forward di bawah MITI. Dan bagi menggalakkan PKS meningkatkan otomasi yang dapat mengurangkan kebergantungan pada pekerja asing, SME Bank akan menyediakan dana pinjaman 200 juta ringgit untuk membiayai pembelian mesin dengan insentif geran sehingga 20% ke atas nilai mesin.